Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah berada di awal tahun 2023. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat kesihatan dan nikmat iman untuk terus kita mempelajari, memahami tafsir Al-Quran dan kita mencintai Al-Quran sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Al-Quran itu memberi syafaat kepada kita. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-35. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat yang ke-45 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. Dan ingatlah masa Tuhan himpunkan mereka pada hari kiamat. Dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari. Mereka akan berkenal-kenalan sesama sendiri. Sesungguhnya rugilah orang yang telah mendustakan hari menemui Allah untuk menerima balasan dan yang tidak mendapat petunjuk ke jalan mencari untung semasa hidup di dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-45 surah Yunus dengan menyatakan bahawa ayat ini kembali menghuraikan apa yang akan dialami oleh kaum musyrikin yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, menolak adanya hari kebangkitan dan tidak menerima kebenaran Al-Quran. Sebelum ini telah dijelaskan di dalam ayat ke-28 bahawa mereka ditahan dan dipisahkan dari sembahan mereka. Maka ayat ini kembali menghuraikan situasi mereka ketika itu, sekaligus sebagai isyarat bahawa keadilan Allah Subhanahu Taala yang dijanjikan oleh ayat yang lalu akan terlihat jelas ketika itu. Ayat ini dapat juga dihubungkan dengan sikap mereka menolak kebenaran Al-Quran, seakan-akan di sini dinyatakan bahawa walaupun seksa yang dijanjikan Al-Quran belum terbukti, namun mereka jangan sesekali angkuh atau merasa bahawa mereka telah terlalu lama menanti, kerana pada akhirnya pasti mereka dibangkitkan dan ketika itu mereka akan sedar bahawa waktu penantian bahkan masa hidup di dunia sangat singkat dan ketika itulah menjadi sangat jelas kerugian mereka. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-45 surah Yunus ini dengan menukilkan pandangan Mujahid. Beliau menyatakan bahawa pada hari akhirat kelak mereka akan dijatuhkan hukuman yang adil di atas apa yang mereka lakukan di dunia ini. Kemudian Imam Ibn Katsir pula menyatakan bahawa setiap umat dibawa menghadap Allah Subhanahu Taala
dengan disaksikan oleh Rasul masing-masing dan ditemani buku catatan amalan mereka. Selain itu, para malaikat yang diutuskan sebagai pengawal mereka di dunia dahulu turut menjadi saksi di atas segala amalan mereka. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-45 surah Yunus ini dengan menyatakan, ingatkanlah mereka pada hari ketika Tuhan mengumpulkan seluruh manusia yang zalim. Pada hari itu mereka membayangkan hidup di dunia terasa sangat pendek yang hanya digunakan untuk sekadar saling berkenalan. Mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan, hari dibangkitkannya seluruh manusia di hari kiamat yang telah mengutamakan kehidupan yang singkat di dunia daripada kehidupan yang abadi di akhirat, akan menderita kerugian. Mereka tidak mempersiapkan diri untuk menjalani hidup yang abadi di akhirat dan tidak mengerjakan amalan saleh yang membersihkan jiwa yang akan menjadi bekal dalam menempuh kehidupan abadi. Mereka tidak memperoleh petunjuk di dunia dan tidak pula mendapatkan taufik untuk beramal. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-45 surah Yunus ini menjelaskan bahawa ayat ini mengajak manusia berfikir bahawasanya hidup tidaklah setakat ini sahaja kerana kehidupan di sini cumalah sebentar. Apa yang lebih penting untuk difikirkan ialah kehidupan di hari mendatang. Hidup sesudah mati. Oleh itu seluruh kehidupan di dunia ini menjadi satu kerugian. Sekiranya tidak ada iman akan hari kemudian. Rugi kerana tidak mendapat pegangan semasa hidup di dunia dan tidak mendapat kebahagiaan di dalam kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Profesor Dr. Hamka juga menyatakan bahawa peringatan ini datang kepada penduduk Mekah ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah di Mekah. Ayat ini merupakan ayat muhkamah yang tidak akan bercanggah dan tidak ada takwil atau erti lain lagi yang menjadi pegangan kepada kita yang datang terkemudian dan telah mengetahui bahawa percaya akan hari akhirat adalah salah satu dari rukun iman. Tetapi dalam pelaksanaan hidup sehari-hari, kita telah kerap kali lupa. Oleh sebab itu, kita hendaklah menjalani hidup kita dengan petunjuk yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Pengalaman yang pahit hendaklah kita jadikan pengajaran dan di dalam waktu hidup yang singkat ini hendaklah kita isi penuh dengan amal yang berharga yang menyebabkan hidup di akhirat kita kelak menerima penghargaan yang tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi ketika mentafsirkan ayat ke-45 surah Yunus ini menjelaskan bahawa kehidupan di dunia hanyalah sekejap sahaja. Lamanya hidup manusia di bumi ini akan terlihat seolah-olah hanya sebahagian kecil sahaja dari waktu yang memang hanya sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-45 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-45 surah Yunus ini menjelaskan bahawa manusia yang tidak memikirkan tentang hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah manusia yang paling rugi. Ini kerana mereka merasakan bahawa dunia inilah yang lebih penting. Tetapi apabila mereka dikumpulkan di padang mahsyar nanti, mereka akan sedar bahawa dunia ini tidak ada apa-apa nilai sedikit pun. Sekarang mereka merasakan kehidupan di dunia ini lama, namun sebenarnya hakikat kehidupan dunia hanyalah sesaat sahaja jika hendak dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-45 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita supaya tidak mementingkan kehidupan dunia ini sehingga mengabaikan diri sendiri bagi melakukan amal untuk akhirat. Memang tidak dinafikan bahawa fitrah manusia suka kepada benda-benda yang diingini nafsu, seperti wanita, anak-anak, harta benda yang bertimbun-timbun, kenderaan yang mewah, rumah yang besar, tanah kebun yang subur dan sebagainya. Itulah nikmat kesenangan yang ingin dikecapi oleh semua manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala
zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang ternak serta kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia, dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Walau bagaimanapun, kita perlu sedar bahawa kehidupan di dunia serta keindahan yang diimpikan manusia hanyalah bersifat sementara sahaja. Kita seharusnya tidak dilalaikan oleh keinginan ini, sebaliknya mengambil langkah untuk mengimbangi antara keinginan nafsu dengan melaksanakan amal ibadah untuk dijadikan bekalan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan yang mengurang. Juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak bina. Semuanya itu terhad waktunya, samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Akhirnya ia menjadi hancur bersepai, dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu, dan ada pula keampunan besar serta keredaan dari Allah disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Kehidupan di akhirat zaman kini menyaksikan bahawa manusia berlumba-lumba untuk memenuhi keinginan hawa nafsu sehingga mengabaikan persediaan menuju akhirat. Manusia telah terjerat dengan kekayaan harta, pangkat dan wanita sehingga mereka takut kehilangannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-45 surah Yunus ini ialah umat Islam hendaklah sentiasa sedar bahawa setiap amalan yang telah dilakukan di dunia akan diadili dan dihitung pada hari akhirat. Semua manusia akan menghadapi hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada di kalangan manusia yang menidakkan akan perkara ini. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari perhitungan yang adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.